Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama saya Cikgu Jun dalam Matematik tahun 4. Hari ini kita nak belajar tentang pola nombor. Hari ini juga kita akan bincangkan juga tentang latihan uji diri muka surat 12. Okey, yang seronok hari ini kita boleh guna kalkulator. Ya, pastikan anda bersedia ya. Baiklah, mari kita lihat contoh yang pertama, bagaimana cara hendak menentukan pola nombor bagi jujukan nombor yang diberi. Okey, terdapat 4 nombor yang berlainan di sini dan 1 garis nombor. Okey, jadi kita kena tahu dulu sama ada susunan nombor ini menaik ataupun menurun. Kemudian kita kena cari beza nombor tersebut untuk tahu berapa ianya menaik ataupun menurun. Jadi bagaimana? Okey, pertama kita tengok dulu, ini ialah 28,010, 28,016, 28,022. Jadi susunan nombor ni semakin dia bertambah. Jadi bila bertambah dia mestilah susunan tertib menaik. Jadi kita boleh tulislah di sini tertib menaik. Okey, tertib menaik berapa Okey, jadi kita kena cari beza antara dua nombor ni. Iaitu 28,016. Bagaimana nak cari beza nombor? Ialah kita tolaklah Okey, 10. Jadi 6 tolak sifar 6. Ni sifar, ni sifar, sifar, sifar. Okey. Jadi apakah bezanya? 6. Jadi ini ke sini ialah tertib menaik bertambah 6. Ini ke sini pun bertambah 6. Okey, boleh kita tengok sini betul ataupun tidak. 28,016 tambah 6. Okey, 28,022 tambah 6 lagi 28,028. Jadi betul tepatlah bertambah 6. Okey. Jadi sekarang kita tertib menaik 6. Okey. Sekarang kita tengok contoh yang kedua Okey, contoh yang kedua sama juga, kita lihat, kita tentukan dulu sama ada tertib menaik atau menurun Ini 10,017, 10,010, 10,003. Jika awak lihat pada 10 dan SAR ni, kita dapat lihat ianya semakin berkurang. Jadi bila berkurang maksudnya dia ialah tertib betul. Okey, tertib menurun. Jadi ini ke sini menurun. Bila menurun maksudnya dia tolak. Berkurang berapa. Jadi macam mana kita tahu dia berkurang berapa? Kita boleh kira dalam bentuk lazim. Nombor yang besar tolak nombor yang lebih kecil. Dua ni kita fokus. Okey, jadi 7. Okey, jadi dia berkurang 7. Berkurang 7. Sekarang kita semak guna kalkulator. 10,010 tolak 7. Sama dengan 10,003 tolak 7 lagi. 9,996. Okey, betul 9,996. Tolak 7. Okey, tolak 7 lagi. Tolak 7 lagi sama dengan 9,989. Sama Jadi betul lah pola nombor kita ni ialah tertib menurun 7. Okey, sekarang kita lihat pula contoh yang ketiga. Dia beri seperti muka kalkulator ni Jadi kita lihat. Okey, yang ini kita tentukan dulu sama ada ianya menaik ataupun menurun susunan nombor ni. Ini 20,730, 20,000, 30,730, 40,730. Cikgu tak tengok yang belakang ni, cikgu tengok 3 nombor ni saja dan cikgu dapati bahawa puluh ribu dia berubah. 20,000, 30,000, 40,000. Maksudnya di sini dia ialah menaik ataupun menurun. Dia mestilah bertambah. Jadi dia mestilah tertib menaik. Okey, menaik berapa? Maksudnya kita kena tentukanlah.
Okey, jadi kita boleh tak guna kalkulator? Boleh je. Nombor yang besar tolak nombor yang lebih kecil. 30,730 tolak 20,730. Okey, berapa tu? Okey, bertambah 10,000. Jadi di sini pun mestilah bertambah 10,000. Okey, tambah. Kita tengok 40,730 tambah 10,000. Okey, 50,730. Betul tak? Nombor yang seterusnya 50,730. Jadi betul lah dia bertambah 10,000. Jadi ke sini. Okey, tambah lagi 10,000. Okey, 60,730. 60,730. Jadi sama Okey. Jadi tertib menaik 10,000. 10,000. Okey. Sekarang kita tengok contoh yang keempat. Contoh yang keempat ni adalah diberi kita seperti tangga ni Okey. Kalau awak lihat nombor yang pertama ni ialah 88,275. Ini 87,275. Jika awak lihat nombor digit 10 ratus sama. Jadi tidak ada perubahan. Yang berubah hanyalah ribu. 8,000, 7,000, 5,000. Dia semakin menurun ke menaik? Menurun Jadi ini ialah tertib menurun. Menurun berapa? 8,000, 7,000. Jadi agak-agak awak sini berapa? 275. Apa agaknya kat situ? Okey. Okey, 8, 7. Jadi sini mestilah 6. Jadi 8, 5. Jadi sini mestilah 8, 4. Ribunya semakin berkurang. Nilai yang lain tu sama. Jadi apa cikgu nak turun? Tertib menurun berapa ni? Tertib menurun 1,000. 1,000. Sebab dekat ribu dia sahaja yang berubah. Okey, sekarang kita lihat contoh 5. Telah diberi pola nombor tertib menaik 100, 100. Okey, maksudnya bila dia cakap 100, 100, jadi kita kena fokus pada pada nilai tempat. Ratus Sebab dia kata 100, 100. Jadi kita lihat nilai tempat ratus. Okey, nampak dia dah merahkan ratus, ratus. 15,507. 15,607. 15,707. Jadi agak-agak awak dia naik berapa tu? Menaik 100, 100 kan? Jadi ambil kalkulator. 15,707 tambah 100. Jadi nampak tak tu? Jadi dapatlah sini 15,807. Tambah lagi 100. Okey, jadi 15,907 tambah lagi 100. 16,007. Okey, maka apakah nombor ke-6 dalam pola nombor ini? Nampak? Kita hanya tambah. Dia cakap 100, 100. Menaik 100, 100. Maksudnya menaik ini ialah tambah 100, 100 ni adalah tambah 100. Jadi kita tinggal tambah je 100, 100. Dapatlah nombornya. Okey? Okey, kita tengok yang contoh yang ke-6 pula. Okey, contoh yang ke-6 dia kata susun 6 nombor ini dalam tertib menurun Tertib menurun mestilah nombor yang pertama ni adalah paling besar. Okey, dan nyatakan pola nombor yang terhasil. Okey, jadi kita lihat nombor ni semua 60,000. Nampak tak? 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000. Okey, jadi sama. Jadi apa yang berubah? Ratus. 1, 1, 1, 1. Ratus dia pun sama. Puluh. Okey, puluh ni 2, ni sifar, ni 3, ni 1, ni 4, ni 5. Jadi mesti yang berubah ialah puluh. Okey, jadi kita tengok puluh yang paling besar 5,
4, 1, 2, 3 sifar. Mana yang paling besar? Okey, yang ini puluh dia yang paling besar. Okey, kemudian yang kedua, inilah. Okey, menurun Lepas tu, lepas 4, 3. Lepas 3, 2. Lepas 2, 1. Lepas 1, 60,000, 100. Jadi, apa pola nombor ni? Pola nombor tertib menurun berapa? 10. Okay, sebab dia menurun 10, 10, 50, 40, 30, 20, 10 sifar. Okey, yang 10,000, 1,000 dengan ratus sama. Nampak? Okey, jadi kita dah berjaya menyusun nombor. Yeay, tahniah. Okey, setelah mendengar penerangan daripada cikgu tadi, sekarang apa kata kita buat pula latihan uji diri. Cikgu harap awak cuba buat sendiri dahulu, kemudian selepas buat barulah semak jawapan bersama cikgu. Okey, nombor 1. Tentukan pola nombor ini. Okey, pertama cikgu dah bagi tahu tadi, kita kena tengok dulu sama ada pola nombor ini menaik ataupun menurun. Okey, bila kita lihat di sini 19,540, 19,545, 19,550. Jika awak lihat nombor pertama dengan nombor yang kedua ni, kita lihat dia puluh dengan sar saja, puluh dengan sar. Nampak tak? 40, 45. Jadi apa tu? Menaik ke menurun? Okey, ya, dia bertambah. Dia menaik. Bertambah 5. Okey. 45, kita lihat lagi puluh dengan sar. 45 kalau tambah lagi 5 jadi apa? 50 kan? Tambah lagi. Jadi nombor yang depan ni kita kena tulis juga, tapi untuk rujukan kita tengok dulu nombor yang belakang ni sahaja. Kalau tambah 5, 50 tambah 5 jadi 55. Jadi kalau cikgu nak buktikan lagi, kalau orang rasa macam was-was, jadi kita boleh tolak. Cari beza antara nombor pertama dengan nombor kedua. Okey, cari beza Okey, 19,545 tolak 19,540. Okey, kita nak cari beza antara nombor yang pertama dengan nombor yang kedua. Nak cari beza, mestilah nombor yang besar di atas dia, nombor yang kecil di bawah. Okey, jadi tolakkan. Nampak tak? Ni sifar. Jadi, betul tak? Bertambah 5. Ini pun bertambah 5. Jadi, pola nombor tertib bila dia bertambah, maksudnya dia menaik 5. Okey. Bolehlah garis Okey, jadi seterusnya B. Kita lihat B. Okey. 26,709. 26,705. Okey, yang depan ni sama kan? Tengok sar je. 5. Turun lagi. Turun lagi. Turun lagi. Turun lagi. Sar dengan puluh. Okey, nampak tak? Dia semakin menurun. Okey. Jadi, bila menurun, maksudnya dia tertib menurun lah. Nombornya semakin kecil. Nombornya semakin kecil. Tengok 3 ni je. 951. Ni dah jadi 26,600. Ni 26,700. Dia semakin mengecil. Jadi sekarang kita nak tahu berapa beza dia berkurang tu. Jadi kita tengok beza antara dua nombor ni sahaja. Mana satu paling besar? Yang ni kan? Okey, jadi 26,709. Beza nombor kena tolak. Okey, ini 4. Okey, jadi sorry, patutnya cikgu guna pembaris. Cikgu mesti guna pembaris kalau tak guna pembaris jadi bengkok-bengkok pun cikgu ni Okey, jadi apa? Dia tertib tadi, dia semakin bertolak 4 kan? Tolak 4 lah. Berkurang, tolak 4. Jadi pola nombor tertib
menurun 4. Sebab dia menurun semakin berkurang. Dia berkurang 4. Jadi dia lah menurun 4. Okey, kita tengok yang C. Okey, C sama juga, kita tengok 74,027, 74,025, 74,023. Okey, jadi puluh yang berubah. Bila tengok puluh berubah ni semakin mengecil. Jadi tertib menurun. Menurun berapa? Jadi kita boleh buat cari beza dia antara dua nombor yang pertama tolak nombor yang kedua. Okey. 7 tolak 5 ialah 2. Ini sifar. Jadi ini ke sini tolak berkurang 2, sini pun berkurang 2. Jadi pola nombor tertib menurun 2. Yes, dah siap. Okey, lepas siap tu garis jawapan awak kan. Macam tu. Okey, sekarang soalan nombor 2, kita nak kenal pasti pola nombor tertib menaik 88. Antara dua ni mana yang menaik 88 Okey, mula kita tembak dulu. Okey, yang kuning ni Okey, 81,012, 81,020, 81,028. Okey, betul. Yang ini menaik. Tertib menaik. Sebab nombornya semakin bertambah. Yang ni okey, 49,383, 49,390. Ni pun 83, 90 kan? 49,397. Okey, ini pun menaik. Okey, sebenarnya kalau dah nampak, sebenarnya senang je. Bila kita tengok, kita tumpukan perhatian pada nombor yang ini. Kenapa? Ni 81,020, 81,028. Berapa dia bertambah? Kan? Tak payah, kita boleh congak saja dia bertambah 8. Manakala yang sini 49,390, 49,397, 90, 97. Jadi dia menaik berapa? Betul. Dia bertambah 7. Jadi bila yang sini bertambah 7, ini yang seterusnya pun mestilah bertambah 7 lah. Ni pun sama. Ni ke sini pun tambah 8. Jadi ini ke sini pun tambah 8. Jadi yang mana pola nombor tertib menaik 88? Kuning ke purple? Yes, yang purple. Jadi bolehlah kita buat jawapan kat sini. Kalau nak, ini cikgu dah conteng ni untuk kena pasti jawapan kan. Jadi buatlah balik macam ini. Tulis semula nombornya supaya jawapan pilihan kita jelas. Ini ialah, tulislah pola nombor tertib menaik 88. Ya, jadi inilah pilihan jawapan awak yang ni ya. Jadi cikgu tulis semula begini supaya menegaskan bahawa ini adalah jawapan anda. Okey, sekarang kita tengok yang ketiga. Lengkapkan garis nombor berikut. Nyatakan polanya. Okey, jadi kita jangan tengok nombor yang jauh-jauh ni, tengok nombor yang dekat-dekat ni. Senang nak kita bezakan Okey, 87,500, 87,545, 87,554. Okey, kalau awak tengok kat sini, apa yang berbezanya? Okey, tak tahu kan? Tak kena pasti. Okey, jadi kalau awak rasa macam tak tahu, jadi tapi tahu tak dia menaik ke menurun? Tahu dia menaik. Ini 545, ini 554, dia menaik. Jadi inilah tertib, kita boleh tulis dia sebagai pola nombor tertib menaik. Okey, kita dah tahu dah dia menaik.
Tapi berapa menaik je kita cari beza. Jadi kita cari beza. Beza antara dua nombor ni ialah ni besar kan? Okey. 87,554 tolak 87,545. Tolak. 5 tak nampak boleh? Tak boleh pinjam. Pinjam. 14 tolak 5 berapa? 9. Ni jadi kosong lah. Semua jadi sifar. Jadi dia berapa? Menaik berapa ni? Berapa ni? Menaik 9. Okey, dah tahu pola nombornya ialah menaik 9. Jadi ambil kalkulator. Ni berapa ni? Kalau sini menaik bertambah kan? Kalau kat sini turun. Jadi kita macam nak kira 87,527 tolak 9. Sebab nombor depan ni mesti lebih kecil lah kan? Jadi 87,518. Pastikan betul-betul 87,518. Okey, tambah 9 dapatlah 87,527. Tambah 9 lagi, dapatlah 87,536. Tambah 9 lagi dapat 87,545. Tambah 9. Okey, dapat nombor ni. Tambah 9 sama dengan nombor yang seterusnya 87,563. Okey, jadi maka selesailah soalan uji diri. Jadi cikgu harap awak fahamlah apa itu pola nombor, bagaimana nak tentukan pola nombor, bagaimana nak lengkapkan pola nombor. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih dan berjumpa lagi pada pelajaran yang akan datang. Bye.